Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pelajar. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 5 Okey, hari ini kita nak sambung bab 7 lah, sukatan serakan data terkumpul. Okey, untuk kelas kita cikgu nak fokus kepada lakaran graf lah. So cikgu ada 6 soalan graf. Okey, sebelum tu pelajar kena tahulah. Okey, serakan data terkumpul. Apa maksud data terkumpul? Okey, sukatan serakan data terkumpul. Masa form 4, pelajar belajar sukatan serakan data tak terkumpul. Form 4, data tak terkumpul. Okey, terkumpul. Apa maksud data tak terkumpul? Data yang tidak tersusun. Maksudnya dia bagi nombor ni terabur lah 7, 4, 3, 2. Contoh macam ni. Ni data tidak terkumpul, tidak tersusun. So masa form 5, pelajar belajar sukatan serakan data terkumpul. Okey, untuk tajuk ni pelajar kena master lah. Okey, macam mana nak cari julat. Okey, pelajar kena tahulah macam mana nak cari julat. Okey, yang kedua pelajar kena tahu julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Okey, dan julat antara kuartil ni kuartil 3 tolak kuartil 1 lah. Ni pelajar kena tahulah. Okey, yang ketiga pelajar kena tahu varian. Okey, dan last sekali kena tahu sisihan piawai lah. Okey, sisihan piawai. Okey, kalau pelajar ingat kalau varian ni kita ada ni, logo ni kita panggil dia apa ni sigma kan. Sigma kuasa 2. Okey, kalau sisihan piawai, so sigma sajalah. Okey, punca kuasa. So kita akan dapat sisihan piawai. Okey, yang ni pelajar kena mahir lah. Okey, so kita pergi kepada soalan kita yang pertama. Soalan kita pertama, ni gambar apa pelajar? Boleh respon? Ni gambar apa ni? Gambar graf apa? Kita panggil dia apa ni? Histogram. Betul? Histogram. Okey, pelajar belajar 3 je. Histogram, poligon kekerapan dengan ogif. 3 je pelajar belajar. Okey. So dalam soalan periksa dia akan bagi satu graf. Ni satu contoh soalan berdasarkan raja di atas, lengkapkan jadual di ruangan jawapan. So dia bagi jadual kepada kita siap-siap. Okey, dia bagi jadual kepada kita siap-siap. So bila kita penuhkan jadual ni, kita akan dapat 4 markah lah. Susah sikit. Okey, so bila kita penuhkan jadual, kita akan dapat markah. Okey, macam mana kita nak penuhkan jadual? Mudah sangat Kalau biasanya cikgu akan minta pelajar tengok jadual dulu. Okey, pelajar akan tengok jadual. So dekat sini GSIM pelajar boleh sambung je. 41 hingga 50, 51 hingga 60, 61 hingga 70, 71 hingga 80, 81 hingga 90, 91 hingga 100, 101 hingga 110. Yang ni isi yang ni saja ni satu markah satu markah. Okey, seterusnya sempadan atas. Macam mana kita dapat sempadan atas? Sempadan atas ni kita just tambah 0.5 saja dekat sini. Dia sebenarnya sempadan atas dia sebenarnya asal dia yang ni asal dia
Okey, 50 tambah dengan 51 lah. 50 tambah 51. So dia bahagi dengan 2. So dia akan dapat 50.5. Asal dia lah. Okey, biasanya kalau nampak 50.5, so pelajar just sambung je lah. 60.5, 70.5, 80.5, 90.5, 100.5, 110.5. Okey, setakat ni boleh follow pelajar? Hello, boleh respon? Boleh Okey, so dekat sini pun satu markah juga. Okey, seterusnya. Okey, kekerapan. Kekerapan ni frekuensi lah, frekuensi kalau pelajar belajar di LP. So kekerapan ni kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada histogram yang ada kat sini. Okey, so kita tengok dekat sini dia start dengan 50.5. So 50.5 sebenarnya dekat sini lah. Kalau kita tengok graf dia, ni 50.5. Okey, ataupun dekat sini sini. Cikgu silap sini 55, 65. So dekat sini 45 45. Okey, tapi sekarang ni kita nak dekat sini kelas dia antara 51 hingga 60. So 51 kat sini hingga 60 kat sini. Okey, so berapa kekerapan dia? So kita baca daripada graf ni. So dekat sini kita dapat 7. Boleh pelajar? Kat sini boleh? Okey, so 70.5 kita baca dekat sini. Ni 70.5 lah. Okey, so kita akan dapat 15. Okey, 80.5. So kita baca dekat sini. Ni 20 berapa ni? 20. Dekat sini 25. So dekat sini 23 lah. Dekat sini 23 Pelajar boleh tengok. So 23. Okey, kita sambung lagi. Seterusnya kita ada 30, 31. Okey, dan kita tengok graf lagi. Kat sini kita ada 15, 16, 17, 18 18. Okey, dan last kali kita ada di kat sini. So kat sini 5, kat sini 6. So 6 dekat sini. Okey, boleh follow boleh follow cikgu. Boleh Okey, kita just isi graf sahaja. Pelajar isi graf isi maklumat dalam jadual. Okey, pelajar akan dapat markah lah. Okey, seterusnya kekerapan longgokan. Okey, kumulatif frekuensi. So dekat sini kita ada 7 lah. Okey, so 7 tambah dengan 15. So kita dapat 22. 22 tambah 23, kita dapat 45. So 45 tambah 31, 70, 76. 76 tambah dengan 18, 94. So 94 tambah 6, kita dapat 100. Okey, so dekat sini pelajar akan dapat 1 markah. So dekat sini 1 markah. So terus 4 markah. Mudah kan? Mudah tak belajar? Mudah Okey, seterusnya soalan B. Hitung min. Okey, macam mana kita nak cari min? Pelajar dah belajar min. Macam mana nak cari min? Jumlah fx bagi dengan f betul fx. Ni f kecil dah ni. Ni fx bagi dengan f. Okey, maksudnya frekuensi darab dengan x ni apa dia? Titik tengah. Betul? Betul bahagi dengan jumlah frekuensi. Boleh dekat sini? Okey, cikgu ulang balik. Okey, macam mana nak cari min? Frekuensi darab dengan titik tengah. Okey, bahagi dengan jumlah frekuensi.
Okey, so sekarang ni titik tengah tak ada dekat sini. Okey, titik tengah tak ada, so kita tambah lagi satu table titik tengah. Titik tengah. Okey, ada dia ada kaedah lain. Dia ada kaedah lain yang dia ajar lah. Okey, ni cara cikgu lah. Macam mana nak cari titik tengah? So, kena 41 tambah dengan 50 bahagi dengan 2. So, baru kita dapat titik tengah. So, macam mana kita nak cari titik tengah? 41 tambah dengan 50. So, 41 tambah dengan 50. So, kita bahagi dengan 2. So, kita dapat titik tengah 45.5. Okey, so dekat sini 45.5 lah. Okey, so dekat sini automatik pelajar tahu titik tengah yang kedua 54.5, 64.5, okey, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5. Okey, so bila kita dapat titik tengah, okey, titik tengah ni mesti darab dengan frekuensi. Okey, so 45.5 darab dengan kosong. So automatik kosong So dekat sini cikgu tulislah fx fx. So dapat saja soalan periksa macam ni, pelajar sambung jadual lah. So settle 45.5 darab dengan kosong. So kosong lah, apa saja didarab dengan kosong, kosong. Okey, 54.5 darab 7. Okey, cikgu letak sebelah sini. 54.5 darab dengan 7. So kita dapat 381.5. 381.5. Okey, sama juga 64.5 darab dengan kekerapan dia 15 So 64.5 darab dengan 15. Okey, so pelajar akan dapat 967.5. 967.5. Okey, sambung lagi. 74.5 darab dengan 23. 74.5 darab dengan 23. So kita dapat 1713.5. 1713.5 sambung 84.5 darab 31. 84.5 darab dengan 31. So kita akan dapat 2619.5. 2619.5. Dan seterusnya, yang ni berapa tadi? 84.5 darab 31 Okey, 94.5. 94.5 darab dengan 18. Okey, so kita dapat 1701. 1701. Dan last kali kita dapat 104.5 darab 6. Tu 04.5 darab dengan 6. So pelajar akan dapat 627. 627. Okey, setakat ni boleh follow cikgu tak? Pelajar boleh Okey. So bila dah dapat macam ni, pelajar just tambah je lah. 627. Okey, tambah dengan 1701. Okey, tambah dengan 2619.5. 619.5. Okey, kita tambah lagi 1713.5. Okey, kita tambah lagi 967.5. Okey, tambah dengan 381.5. Okey, so pelajar akan dapat total 8010. 8010. Okey, ni adalah fx. Okey, total frekuensi kita tambah semua sekali ni. Total frekuensi ni kita akan dapat 100 lah. Okey, macam mana nak cari min? So cikgu buat kat bawah min.
Okey, sama dengan jumlah fx bagi dengan f. Okey, ni formula biasa lah, formula biasa yang pelajar belajar. So 8010 bahagi dengan 100. Okey, kita dapat apa jawapan cikgu berbeza ni. Sekejap sekejap, kat mana silap. Okey, so 8010 bahagi dengan 100 So kita akan dapat jawapannya 8.01 lah. Okey, alih titik 1 2. Betulkan sikit. Okey, 80.1. So settle bin. Boleh? Pelajar boleh dekat sini? Ke ada idea lain? Rasanya betul dah ni. Ni tepat dah ni. Okey, tak apa. Kita sambung kalau ada pembetulan cikgu bagi tahu. Okey, selepas kita dah dapat settle min. Min ni adalah 3 markah. Okey, ada setengah buku ataupun cikgu sekolah yang awak follow lah. Okey, dia cari min ni. Okey, dia guna kaedah macam ni lah. Okey, dia guna titik tengah darab dengan kekerapan. Maksudnya kekerapan ni 7. Ya. Okey, so cikgu baru terima kasih kepada pelajar yang respon. Titik tengah ni semua salah ni. Dia kalau 45.5, dia bawah ni semua 55.5. Jadi kat sini salah semua. So automatik kat sini pun salah semua Okey, patut pun skema jawapan cikgu ni 42.03. So cikgu betulkan balik. Okey, terima kasih. Sebaik dapat kesan Okey, so dekat sini 55.5 55.5. So dekat bawah pun 65.5, 75.5, 85.5, 95.5, 105.5. Okey, so yang ni kita darab balik kita kira lagi sekali sebab skema jawapan cikgu ni 42.03. So kita check So 55.5 darab dengan 7. Okey, 55.5 darab dengan 7. So kita dapat 388.5. Okey, 65.5 5.5 darab dengan 15. Okey, 982.5 982.5. Okey, 75.5 75.5. Okey, darab dengan 75.5 darab dengan 23. Okey, 1736.5 36.5. Okey, 85.5 darab dengan 31. Okey, 2650.5 2650.5. Okey, 95.5. Okey, darab dengan 18. Okey, 1719 1719. Dan last kali 105.5 darab dengan 6. Okey, so 633 633. So kita total semua sekali dulu. Okey, 633. So tambah dengan 1719. Okey, tambah dengan 2650.5 tambah dengan 1736 6.5 tambah dengan 982.5 tambah dengan 388.5. So berapa kita dapat? Banyaknya
Ni cikgu silap kat sini 17. Cikgu tambah balik 982.5. Cikgu delete balik. Tambah 388.5. Okey, so kita dapat 34.195. Betul? Pelajar dapat tak yang ni? Hello? Halo pelajar? Cikgu tak dengar lah suara pelajar. Halo? Respon? Ada tak pelajar dengan cikgu ni? Lost everything. Tim. Okey, so kita ambil jawapan pelajar ni Cikgu ambil jawapan awak. So kita settlekan lah. Okey. Tak apa, tak ada masalah. 8110 kita bahagi dengan jumlah frekuensi dia 100. So bahagi dengan 100, 81.10 Okey. So, okey, kita ambil jawapan ni Nanti apa-apa pelajar tu semak balik lah. Semak balik kaedah dia. Okey, ada setengah buku dia minta kita tunjuk kaedah lah. Dia minta tunjuk kaedah. So 7 kekerapan darab dengan titik tengah 55.5. So kita tambah. Okey, frekuensi dia 15 darab dengan 65.5. So kita tambah lagi 23 darab dengan titik tengah dia 723. Okey, darab dengan 75.5. So macam ni ni kaedah dia. Okey, kaedah dia macam ni. So sambung bahagi dengan jumlah frekuensi dia 7 tambah 15. Okey, tambah dengan 23 dan tambah seterusnya kekerapan. So jawapan dia sama. Okey, jawapan dia sama Okey, so settle yang ni. Yang ni boleh follow cikgu. Boleh follow cikgu Okey, untuk kaedah ni dia akan dapat 3 markah. So cikgu prefer pelajar sambung table ni lah. Pelajar sambung table ni pelajar kira. Cikgu silap kira sekejap. Betul dah, titik tengah darab dengan ni. Okey, betul. Okey, so settle yang ni settle. Okey, seterusnya bila kita dah dapat jawapan macam ni, okey, kita akan dapat 3 markah lah. 3 markah tu dia akan datang daripada jawapan 1. Okey, kaedah ni 1. So solution kat sini 1 lah. Okey, solution kita. Okey, seterusnya laka OGIF. Okey, OGIF ni penting. OGIF. Okey, OGIF. So kita tengok maklumat yang dia bagi pada kita Okey. Menggunakan skala 2 cm 10 kilo pada paksi mengufuk. Okey, 2 cm 10 unit pada paksi mengufuk. Okey, dan 2 cm 10 pelajar pada paksi mencacang. Okey, paksi mengufuk yang ni lah, paksi X lah. Paksi X. Okey, paksi mencacang ni paksi Y. Okey, kalau kita cikgu ambil kertas graf cikgu ambil kertas graf. Okey, ni adalah kertas graf lah. Pelajar nampak kertas graf cikgu? Nampak pelajar? Okey, first kali kita laka graf. Macam mana kita nak laka OGIF? Okey, pelajar dapat handout cikgu ni, dapat kan? Dapat dah handout cikgu ni, dapat Okey, so kat sini adalah patutnya kena pakai pembaris lah. Kena pakai pembaris Cikgu tunjuk random je. Okey, ni adalah paksi X.
Dia adalah paksi X. Okey, pelajar make sure ambil yang ni lah, ambil 1 cm atau 1 petak besar ataupun 2 cm. So dekat sini ni adalah paksi Y. Ni adalah paksi Y ya. Mesti menggunakan pembaris lah. Okey, lepas tu dekat sini untuk ogif untuk ogif mesti guna sempadan atas. So sempadan atas dia kat sini. So senggatan ni mesti buat mesti buat. Okey, senggatan. Okey. So kalau kita refer kepada jadual kita tadi, so sempadan atas dia start dengan 50.5 tapi kekerapan dia kosong lah. Kekerapan dia kosong. Okey, pelajar kena tahu untuk paksi Y dekat sini, paksi Y ni kekerapan longgokan. So kekerapan longgokan. Okey, longgokan tadi dia kata 2 cm 10 2 cm 20 30 40 50 60 70 80. Okey, so kita sambung sikit lagi 90 dan 100 lah. Okey, sebab dalam kekerapan longgokan kita ni paling besar dia 100. Ni kekerapan longgokan kumulatif frekuensi ni. Okey, so yang ni sempadan atas. So kita start dengan 50.5 lah. Okey, 60.5, 70.5. So dekat sini kita start dengan 50.5. 50.5, 60.5, 70.5, 80.5, 90.5, Okey, 100.5, 105.5. Dekat sini boleh follow cikgu tak? Boleh belajar? Boleh Okey, so dekat sini pelajar kena plot lah, kena plot daripada jadual yang kita ada tadi. Okey, jadual yang kita ada kat sini tadi. Okey, kita plot kekerapan longgokan. Cikgu nak yang ni cikgu nak yang ni. Ni yang ni kekerapan longgokan. Okey, dengan sempadan atas. So 50.5 kita start dengan kosong lah. Okey, so kita start dengan kosong. So pelajar plot kosong. Plot tu mesti pangkah lah. Okey, 60.5 ni berapa? 7. So sinilah, tak sampai 10 Okey, lepas tu 15. So pelajar plot 15. Okey, 15 ke? Lepas 7 berapa Lepas 7 22. Apa di malam ni asyik salah je ni. Okey, so 22. Okey, lepas 22 kita ada 45. Okey, lepas tu kita ada 76. So 76 tinggi sikit. Lepas 76 kita ada 94. Okey, dan last sekali kita ada 100 100. So untuk ogif mesti sambung freehand. So jawapan dia macam ni Okey, mesti freehand, mesti tepat lah. Okey, boleh belajar? Boleh? Okey, so untuk soalan ni, untuk soalan graf ni penting dia 4 markah. So 4 markah ni dia datang daripada mana? First kali scale lah. Skala dia 1 markah. Okey, plot semua titik ni betul 2 markah. Dan yang ketiga smooth lah. Okey, smooth maksudnya licin. Okey, cikgu guna perkataan licin senang. Okey, licin dan cantik lah 1 markah. So total kita dapat 4 markah. Boleh belajar? Boleh Okey, so kita settle untuk soalan ni. Soalan ni 12 markah. Soalan ni setengah jam Satu soalan setengah jam pelajar buat. Okey, so kita sambung lagi. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Data di sebelah menunjukkan bilangan buku. So ni bilangan buku yang
diberi oleh sekumpulan 24 orang murid dalam satu program membaca pada tahun 2009. Okey, berdasarkan data ni, okey, lengkapkan jadual. Okey, so dia dah bagi jadual pada kita. Okey, sama je macam cikgu cerita tadi. First kali pelajar tengok jadual, pelajar boleh penuhkan jadual lah. 22 hingga 26, 27, 31. Lepas tu kat sini berapa? 32. Pelajar respon 36. Okey, bagus lagi. 37, 41, betul. 42, 46. Okey, kat sini pelajar dah dapat satu markah. Okey, pelajar dah dapat satu markah. Okey, titik tengah dulu. Kita settle titik tengah. 27 dengan 31. Titik tengah dia berapa? 27 tambah 31 bahagi 2. So, 29. Okey, automatik pelajar tahu kat sini 30, 34, 39, 44, 40, 49. So satu markah. So settle Okey, kekerapan ni kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada table ni. Okey, pelajar kena buat satu-satu So cikgu kecilkan sikit lagi sebab kita nak rujuk jadual. Okey, kita potong So 35. Buat satu-satu 35 kat mana 35? So kat sini 1. 22 1. 24 1. 44 1. Okey, 41 kat sini 1. 31. So 31 kat sini. 35. So 35 kat sini Okey, 34. So kat sini 50. Okey, 33. Okey, 33 betul Okey, 30. Okey, 28. So 28 kat sini. 26. So 26 kat atas. 40. 40 kat sini. 38. So 38. Okey, 29. So 29. 27. So kat sini nampak dah ada 4 batang. Kalau 5 kita buat macam ni lah. 5. Okey, senang kita nak kira Okey. 45 sini 39. So kat sini 30. So 6. Okey, 27. So kat sini 23. So kat sini 36. So 36 kat sini kat sini 4. So tambah 5 Okey, 35. So 35 kat sini. Okey. So bila pelajar dah buat macam ni, pelajar kena tulis balik lah. Kena tulis balik. Okey, so kita tulis nilai dia So kekerapan dekat sini berapa? 4. Betul lah. 4. So dekat sini 5, 6, 7. So 7. Kat sini 6. Kat sini 4. Kat sini 2. Kat sini 1. Boleh? Setakat ni boleh follow cikgu? Boleh Okey. So bila dah dapat macam ni, pelajar penuhkan jadual, pelajar akan dapat 4 markah 4 markah. Okey. So kekerapan ni 2 markah lah kat sini. 2 markah. Kenapa 2 markah? Dia perlu pelajar cari satu-satu, potong satu-satu Okey, seterusnya. So settle 4 markah, nyatakan class mode. Apa maksud class mode? Apa maksud class mode? Apa maksud mode? Pelajar, apa maksud mode? Kekerapan paling banyak, paling tinggi, paling banyak Yang mana kekerapan paling banyak? 7, betul? Kekerapan. Jadi kelas dia berapa kelas dia? So kelas dia kita ambil kat sini. 27 hingga 31. So satu markah. Okey, so settle. Seterusnya kita cari min. Cari min. Okey, macam mana kita nak cari min tadi pelajar?
Macam mana kita nak cari min tadi? Kita dah bincang tadi. Kekerapan darab dengan titik tengah. Betul? Fx. Okey, darab. Pelajar darab kita kira sama-sama. Yang ni skema jawapan dia 33.17. Jangan salah lah. Okey. So 24 darab 4. Pelajar tekan kalkulator 24 darab dengan 4. Cikgu takut cikgu tekan salah ni. 96. Okey, 29 darab 7. 29 darab dengan 7. Okey, 203. 34 darab dengan 6. 34 darab dengan 6. 204. 39 darab 4. 9 darab dengan 4. 156. Okey, 44 darab 2. So 88 88. 49 darab 1. 49 lah. Okey, kita tak total semua sekali. Okey, 96 tambah 203 tambah 204 tambah 156 tambah 88 tambah dengan 49. So pelajar akan dapat 796. 96. Okey. Amin. 796 bahagi dengan total frekuensi dekat sini lah. Total kat sini. So total dekat sini kita boleh dapat daripada jadual 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. Okey, 4 kali 6 20 24. So 24. Okey, ataupun pelajar tambah semua sekali lah. 4 tambah 7 11 tambah 6 17. 17 tambah 4 21. 21 tambah 3 24 Okey, betul tak jawapan kita? Bahagi dengan 24. 33.16. Betul Pelajar betul Okey, betul skema jawapan. Mungkin soalan pertama tadi skema ada salah kot. Okey, yang dekat sini pelajar dapat 3 markah. 3 markah tu pelajar dapat daripada mana? Pelajar dapat daripada kaedah dia 1 2 3. Okey, mungkin juga cikgu di sekolah cikgu ajar macam ni Okey, kekerapan 4 darab dengan 24 tambah 7 darab dengan 7 darab dengan 29 tambah dengan 34 darab dengan 6. Okey, ataupun cikgu buat balik ni. 6 darab dulu. 6 darab dengan 34. Okey, tambah dengan 4 darab dengan 39. Okey, tambah dengan mungkin cara macam ni cara macam ni. Okey, 4 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Jawapan dia tetap sama. Tapi cikgu prefer pelajar buat satu kira dekat hujung ni lah. Mudah sikit Okey, setakat ni boleh pelajar Okey, so pelajar dah dapat dekat sini jadual 4 markah, mod 1 markah, min 3 markah. Okey, so pelajar dah dapat 8 markah. Okey, untuk soalan ni dia 12 markah. Okey, 12 markah. So kita tahu soalan 15 markah soalan bahagian C. Okey, kalau dia nak keluar bahagian B dia akan hanya 9 markah sajalah. Okey, mungkin dia buang sikit. Okey, mungkin setakat dia saja ataupun mungkin dia bagi data dia minta kita lukis graf lah. Okey, yang ni kita nak lukis apa ni? Tadi kita lukis ogive. Okey, dekat sini dengan menggunakan skala 2 cm 5 buku pada paksi mengufuk. Okey, 2 cm seorang murid pada paksi mencacar lukis histogram. Okey, macam mana kita nak lukis histogram?
Okey, so cikgu padam yang ni ni OGIF tadi. So cikgu padam. Sekejap. Okey, macam mana kita nak lukis histogram? Okey, seperti biasa pelajar okey, kat sini kita ambil jarak dia 1 cm. Jangan ambil kat ujung jangan ambil kat ujung. So dekat sini pun kita ambil macam ni. Okey, so histogram okey, histogram kita tengok daftar yang pertama kita ada histogram, kita ada titik tengah. Okey, titik tengah. Okey, pelajar boleh pakai selang kelas pun boleh, pakai titik tengah pun boleh So kita guna titik tengah lah. Okey, titik tengah kita start dengan 24. So 24. Lepas tu kita ada 20, 29, kita ada 34, 39, kita ada 44, 49. Okey. Dan pada Pak C mengufuk ni 5 cm lah. Okey, yang tadi Pak C mencacang seorang pelajar, 2 cm seorang pelajar. Bermakna 2 cm satu lah. 1 2 okey, 3 4 5 6 7 8. Okey, yang ni Pak C Y Pak C X. Yang ni kita buat setakat 7 lah, sebab kekerapan paling tinggi dia adalah 7. Okey, lepas tu kita lukis bar dia. Okey, untuk yang pertama pelajar, sorry 24 adalah 4. Okey, so 24 ni adalah 4 lah. So kat sini pelajar mesti guna pembaris. Okey, so macam ni gambar dia. Okey, lepas tu 29 ni kita tahu tadi 7. So 7 lah. Okey, dia cantum macam ni, 29 7. Okey, lepas tu 34 ni 6. So 6. Okey, lepas tu kita ada 39 ni adalah 4. So 4 dua kali Okey. Seterusnya 44 kita ada 2. Dan kita ada last kali 49 ni adalah 1. Okey, boleh belajar kat sini. Ni histogram. Boleh? Okey, so bila pelajar boleh lakah histogram histogram ni 3 markah lah. 3 markah Okey, pelajar tengok dekat sini. Histogram ni 3 markah. Kenapa 3 markah? Yang pertama sekali scale lah. Scale 1 markah. Okey, pelajar plot. Plot ni 2 markah lah. Plot bar ni. Okey, dia bila guna pembaris dia tak ada licin tak licinnya. So dia 3 markah. Okey, dan soalan yang seterusnya, berdasarkan histogram nyatakan bilangan murid yang membaca kurang daripada 32 buku. Okey, kurang daripada 32 buku. So dekat mana kurang daripada 32 buku? So dekat sini 34 34. Kita tengok 32 buku ni dia duduk kat sini. Ni kurang. So 7 tambah dengan 4, so kita dapat 11 orang pelajar yang baca kurang daripada 32 buku. Ni 1 markah. Okey, so settle soalan ni. Boleh faham Boleh? Okey, kita sambung lagi satu soalan lagi. Okey, satu soalan lagi. Soalan nombor 3. So soalan nombor 3 ni kaedah yang sama pelajar. So soalan yang ketiga, data di sebelah menunjukkan umur dalam tahun bagi 30 peserta dalam suatu pertandingan. So data ni untuk 30 peserta. Okey, berdasarkan data itu, okey, lengkapkan jadual. So boleh lengkap jadual tak pelajar? Kita lengkapkan titik tengah dulu. Pelajar bantu cikgu titik tengah 11 hingga 15. Hello. 13. Okey, lagi 16 hingga 20. 18.
So yang lain sambung lah. 23 28 33 38 43. So dekat sini dah satu markah. Senang Okey, seterusnya kekerapan ni kena tengok tadi. Kita buat kaedah tally tadi okey, ataupun bahasa Melayu dia kaedah gundalan. Jangan tak pernah dengar Okey. So dekat sini kekerapan dia. So kita potong satu-satu pelajar. 32. So 32 kat mana sini satu. Kita buat sama-sama So 28. Tak apa, kita buat satu-satu, jangan ada salah. 27 31 36 okey 40 okey 20 31 okey 34 okey 24 30 okey 25 26 okey 21 okey 32. So 32 kat sini kat sini dah ada 4. So kita tambah 1 5 okey 30 pun sama juga, kat sini dah ada 4 tambah 1 5 okey 38 26 okey 24 27 okey 25 kat sini dah ada 4. So tambah 1 5 okey 17 18 okey 34 okey 24 22 okey 21 37. So 37 kat sini 4 27. So kat sini tambah lagi. So 29. Okey, so kita tambah Okey, lepas tu kita tulis nilai dia. So cikgu besarkan balik, kita tulis nilai dia. Okey, biasa je gundalan ni kita buat sebelah sini untuk kita tulis kekerapan. So 11 hingga 15 ni kosong, tak ada tak ada Okey. So dekat sini kosong, kat sini 3, kat sini kita ada 9 pelajar So cikgu padam lah yang ni. Okey, 9. Kita ada 8, kita ada 6, kita ada 4, kita ada 0. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Nyatakan kelas mode. Okey pelajar, tadi cikgu dah cerita dah kelas mode. Apa maksud mode? Pelajar respon, apa maksud mode? Kekerapan paling besar, paling tinggi. Okey, mode kekerapan paling besar berapa? Paling besar 9. Jadi kelas dia, selang kelas dia 21. Okey, bagus. 21 25. So settle dah. 3 markah tadi penuh jadual. So kat sini dah 1 markah. Seterusnya kita cari min. Macam mana nak cari min? Pelajar, macam mana nak cari min? Kekerapan darab dengan titik titik tengah fx kat sini f, kat sini x. So 13 darab 0 0 lah. Okey, 18 darab 3. Okey, 18 darab dengan 3 54. Okey, pelajar tekan kalkulator. Pelajar tolong cikgu. 23 darab 9 207. 28 darab 8 224. Lagi 33 darab 6 Okey,
Okey, 38 darab 4. 152, 43 dah kosong-kosong lah. Okey, so kita tambah semua. Kita tambah semua. Yang ni skema jawapan dia. Apa skema jawapan dia? Min dia 28 tahun. Okay, kita tengok, kita semak sama-sama. So pelajar dah tambah dah. 835. Tak apa, cikgu ambil jawapan awak. 835 bahagi dengan kekerapan ada berapa? Tak apa. Sekejap lagi kalau tak sama kita kira Okey, kekerapan ada berapa? Kekerapan 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. So 30. Okey, min kita kira 835 bahagi dengan 30. Betul ni. 835 bahagi dengan 27.83. Okey, 27.83. Okey, sekarang ni dia tanya dekat sini min umur min umur. Okey, umur tak ada, umur point-point tak ada. So kita bundakan dia terus. Sebenarnya dia ada tilde kat sini. Tilde kat depan ni. Ni tilde kat sini. Maksudnya 28 tahun. Okey, terima kasih. So kat sini 1 markah, 2 markah, 3 markah. So automatik pelajar boleh cari min. Okey, dah settle min. Seterusnya kita lukis poligon kekerapan. Okey, apa dia poligon kekerapan? Pelajar kena tahu Okey, dengan menggunakan skala 2 cm 5 tahun. Okey, pada paksi mengufuk. Paksi X lah. 2 cm seorang pekerja pada paksi mencacang. Lukis poligon kekerapan. Okey, kita pergi kepada graf So dia minta kita lukis poligon kekerapan. Seperti biasa kita buat dulu paksi Y. Okey, paksi X. Guna pembaris pelajar Cikgu tak ada pembaris dekat sini. Okey, so dekat sini kalau poligon kekerapan ni adalah titik tengah. Senggatan mesti buat. Ni senggatan titik tengah. Okey, kita tahu titik tengah. So titik tengah ni adalah apa? Berapa titik tengah dia? So kita start dengan 13, 18. Kejap cikgu tulis sikit. 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43. Okey, dia kata 2 cm 5 tahun. Okey, 2 cm 5 tahun bermakna kat sini 13 hingga 18. Ni kat sini kan 5. Okey. 23. Okey, 28. So kita ada 33, kita ada 38. Okey, sambung lagi. Kita ada 43. Okey, dekat sini paksi Y dia kata 2 cm seorang. Okey, ni sama jugalah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita tengok dekat sini. Titik tengah titik tengah dia dah ada. So kekerapan dia lah. So cikgu tulis dulu 0398 640. Okey, so kita lukis poligon kekerapan. So 13 tu adalah kosong lah. Biasakan cikgu tak nak pelajar buat bulat macam ni. Cikgu tak nak Okey, cikgu nak pelajar pangkah. So 13 ni kosong pangkah. Okey, 18 adalah 3. So 18 3. Okey, 23 ni 9. Tinggi ya. Okey, 28 8. Okey, seterusnya 33 6.
33, 6, 38, 7. 38, 7 tadi ya. 38, 4. Okey, 38 adalah 4. Okey, dan 43 adalah 0. Okey, untuk poligon kekerapan cantum cantum semua sekali. Okey, guna pembaris. So gambar dia macam ni lah. Okey, so dekat sini dia 4 markah 4 markah. So markah dia datang daripada mana? Scale. Skala ni 1 markah, plot 2 markah, licin 1 markah, so 4 markah. Okey, so settle untuk soalan ni. Boleh follow cikgu? Boleh Okey. Berdasarkan poligon kekerapan yang dilukis, nyatakan bilangan peserta berumur kurang 28 tahun. So umur dia dekat sini kurang 28, so kurang daripada jadi lah. Okey, so dekat sini umur. So 3 tambah 9, 11. 3 tambah dengan 9, 12. Maksudnya 12 orang yang kurang daripada 28 tahun. Okey pelajar boleh boleh, betul lah ni. 3 tambah. Okey boleh. So kita sambung lagi. Untuk soalan yang keempat, poligon kekerapan boleh lukis min boleh cari, betul? Okey, lengkapkan jadual boleh Okey, cikgu nak bincang satu lagi soalan. Sebab tadi ada banyak sangat gangguan. Okey, cikgu nak bincang soalan. Ni soalan dia, soalan 5. Okey, pelajar tolong buat pelajar mahir 6 soalan ni sebenarnya dah cukup dah ni sebenarnya untuk tajuk ni Okey, kita pergi kepada soalan 5. Okey, jadual di ruang jawapan. Okey, menunjukkan taburan kekerapan indeks jisim bagi 48 orang murid di sekolah. Okey, so dekat sini jadual dah ada. So kita penuhkan jadual 4 markah So dekat sini lengkapkan jadual dia bagi 3. Okey, 3 markah. So penuhkan. Titik tengah kat sini 12. So dekat sini berapa titik tengah? Ni tambah 2 bahagi 2, 17. Betul? Pelajar? Betul pelajar dengan cikgu lagi Jangan tu lagi, jangan stop lagi. Sikit lagi soalan yang terakhir. So dekat sini 22, tolong respon kalau cikgu tanya. Kat sini 27. Okey, kat sini 32, 37, 40, 42. So 1 markah. Okey, sempadan atas macam mana kita dapat sempadan atas tadi? Kita tambah 0.5 saja kan. Dia sempadan atas sebenarnya 14 tambah dengan 15 bahagi dengan 2. So dia dapat 14.5. So dekat sini 14.5. So kita ambil lah kat sini 19.5, 24.5, 29.5. Okey, 34.5, 39.5 dan 44.5. So kat sini 1 markah pelajar. Okey, kekerapan longgokan. Pelajar kekerapan longgokan macam mana kita nak longgokan dia? Kita tambah, betul tak? Kita tambah kekerapan. 0 tambah 3, 3. 3 tambah 6, 9. 9 tambah dengan 8, 17. 17 tambah 14, 21. 21 tambah 12, 21 tambah 12, 33. 33 tambah 5, 38. Okey, so kat sini 1 markah. So settle. Okey, so pelajar dah boleh buat yang ni senang. Okey, nyatakan kelas mode. Mana kelas mode? Ni kelas pelajar kena faham kelas Kalau dia tanya berapa mode dia, baru kita cari kekerapan paling tinggi. So kekerapan paling tinggi 14. Kalau dia nak kelas mode 30 hingga 34. So 30 hingga 34.
Okey, so settle dekat sini. Seterusnya cari min. Macam mana nak cari min? So min titik tengah darab dengan kekerapan, betul? So cikgu buat dekat sini fx. Okey, kita cari min. So 12 darab dengan kekerapan, so 12 darab kosong, kosong lah. Okey, 17 darab 3. So kita kira 17 darab 3, so 51. Okey, 22 darab 6, 22 darab dengan 6, so kita dapat 132. Okey, dan seterusnya. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya kita nak lukis ogive. Macam mana nak lukis ogive tadi? Cikgu bagi tahu. Ni 2 cm 5 pada paksi mengufuk, 2 cm 5 pada paksi mencacang. Okey, macam mana kita nak lukis ogive? Cikgu nak lukis kat sini. Ogive paksi X ni apa? Ogive tadi kita dah bincang dah. Ogive ni paksi X ni mesti apa? Soalan pertama tadi kita buat. Ogive sempadan atas paksi Y kekerapan. Okey, longgokkan. Bagus. Faham tu? Longgokkan. Okey, sempadan atas kita start dengan berapa ni? 14.5. Okey, so pelajar tulislah 14.5, 19.5. Betul 14.5. Cikgu kecil sikit. Cikgu nak nampak terus. 19.5, 24.5. Okey, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5. Kekerapan longgokkan. So yang ni longgokkan Tapi dia kata dekat sini pada paksi Y 2 cm 5 orang murid. Maksudnya 2 cm ni 5, 10, 15, 20, 25, 30. So longgokkan paling tinggi 38 maksudnya tinggi lagi lah 35, 40. Okey, seterusnya kita plotkan. Okey, 14.0 longgokkan dia kosong. Okey, cikgu pakai pen warna lain clear sikit. Okey, 19.5 3, 19.5 3 tak sampai, 24.5 9. Okey, 29.5 17. So 17, lepas tu 34.5, 21. Okey, kita ada kat sini 33. Dan last kali kita ada 38. So kita cantumkan dia. Dia mesti straight straight. So yang ni sebab cikgu tak menggunakan kertas graf. Okey, so settle dekat sini. Okey, ogive 4 markah Scale 1 markah. Plot. Okey, 2 markah dan licin 1 markah. So pelajar akan dapat 4 markah kat sini. Okey, so settle untuk 4 markah. Okey, bila dah settle ogive ni sebenarnya pelajar dah cover ni 3, 4, 3, 7 dengan 4, 11. So lagi satu berdasarkan ogive dilukis nyatakan bilangan murid. Indeks jisim badan lebih 32 kilo. Okey, lebih daripada 32 kilo. So dekat sinilah. Okey, so pelajar akan dapat mana skema jawapan cikgu. 24 orang pelajar 24 orang pelajar. So 14 tambah dengan 12 tambah dengan 5. So dekat sini 24 lah. 24 pelajar. Okey, so setakat ni boleh pelajar follow cikgu? Boleh? Okey, jadi itu saja untuk hari ni. Okey, sebenarnya pelajar untuk makluman pelajar juga, sebenarnya soalan yang kita bincang ni adalah soalan SPM sebenar SPM sebenar.
Okey, soalan dia tak lari lah. Okey, cuma tajuk saja dia bertukar. Serahkan data terkumpul. Ni soalan 2016. Okey. Lepas tu soalan seterusnya cikgu ambil ni 2011. Okey. So soalan seterusnya, soalan yang ketiga ni 2012. Semua kita buat ni soalan SPM, soalan SPM. Jadi dia tak lari jauh lah. Okey, ni 2013. Yang soalan yang kita buat last tadi 2014. Okey, jadi semua yang kita buat ni adalah soalan SPM lah. Soalan SPM sebenar. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu untuk hari ni. Hopefully pelajar faham lah. Lengkapkan jadual mudah je. Mode mudah, cari min, fx mudah. Lukis mesti boleh lukis, mesti boleh lukis. OGIF boleh lukis. Jadi rasanya itu saja daripada cikgu. Kita buat kesimpulan last sekali lah. Last sekali sekejap. Okey, jadi 3 je pelajar-pelajar graf OGIF. Okey, so OGIF pelajar tahu. Kat sini sempadan atas, kat sini kekerapan longgokan. Okey, mesti label Y, mesti label X. So OGIF mesti macam ni lah. Okey, yang kedua pelajar belajar histogram. Histogram ni Y, ni X. So kat sini mesti titik tengah, titik tengah. Okey, kat sini adalah kekerapan. So kekerapan, so kita akan dapat macam ni lah. Okey, cikgu andaikan macam ni, Okey, so macam ni. Dan last sekali poligon kekerapan YX. Okey, poligon kekerapan. Okey, kat sini adalah titik tengah lah. Titik tengah. Okey, kat sini adalah kekerapan. Okey, so kita cantum titik dia, Okey, kita cantum titik dia. Ni adalah poligon kekerapan lah. Okey, ni cikgu sketch saja, mesti pakai pembaris lah. Okey, so rasanya itu saja daripada cikgu untuk hari ni. Boleh faham pelajar, Boleh? Okey, jadi yang ni cikgu akan masuk dalam YouTube cikgu lah, Cikgu Abdullah Tuition bersama pelajar form 5 daripada era gigih. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua.